Hai, apa kabar semua? Sehat semua eh? Ini kita akan bincangkan tentang etika dalam peradaban barat, bab yang keenam, yang mana kita akan bincangkan 4 perkara, iaitu sejarah peradaban barat, yang mana kita akan hanya 3 aliran yang kita akan bincangkan. Aliran yang pertama iaitu aliran utilitarianism, yang kedua iaitu pandangan Immanuel Kant. Dia berlawanan dengan pandangan yang pertama tadi. Kemudian yang seterusnya yang terakhir iaitu pandangan pasca modernisme. Okey, sebagai pengenalan bahawa tamadun barat ini dia melakar sejarah di kawasan di Eropah, terutamanya di kawasan Laut Mediterranean. Maka bila kita bincangkan tentang, ingat lagi masa kita bincangkan tamadun Greek, mana dia berbincang dalam konsep di Eropah itu sendiri. Maka dia akan ada kaitannya dengan tamadun Greek, Rom, Kristian Barat abad pertengahan, dan inilah yang akan mempengaruhi tentang perkembangan tamadun barat itu sendiri. Dan dia melalui proses transformasi yang begitu panjang, iaitu zaman Renaissance, Reformism, Enlightenment, revolusi industri, revolusi saintifik, dan juga perkembangan demokrasi yang ke arah kepada liberal itu sendiri. Dan terdapat pelbagai falsafah etika yang dibincangkan, tapi umumnya dia dipengaruhi oleh ajaran secularism, yang mana akhirnya nanti dia akan menolak yang namanya adanya pegangan agama ataupun adanya kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada hari akhirat, dan ia akan mempengaruhi setiap peradaban ataupun etika yang muncul selepas itu. Dan teori berkaitan tentang di sini dia membincangkan banyak teori sebenarnya, antaranya seperti teleologi lawan deontologi. Ini yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Kemudian subjektif lawan objektif, kemudian naturalism lawan bukan naturalism, kemudian relativism lawan kepada absolutisme. Tetapi kita akan bincangkan 3 sahaja aliran, iaitu aliran teologi, teleologi, kemudian deontologi yang dipelopor oleh Immanuel Kant, kemudian relativisme yang mana dia sama dengan aliran pasca modernisme. Okey, pertama sekali kita akan bincangkan aliran yang pertama, iaitu utilitarianism, yang mana dicetuskan oleh ahli falsafah Inggeris yang bernama Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill. Kalau kita belajar tentang falsafah barat, maka kita akan mengenai 2 tokoh ini. Kata utility ini bermakna berguna ataupun kegunaan. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan maknanya perbuatan itu memberi impak yang baik secara keseluruhannya. Maknanya ketika untuk menentukan baik dan buruk itu, satu perbuatan adalah the greatest happiness of the greatest number, iaitu kebahagiaan terbesar kepada jumlah orang terbesar. Maknanya sama ada impak daripada individu maupun secara kolektif, dia akan memberi kebahagiaan untuk keseluruhan. Jadi perbuatan yang mengakibatkan orang banyak bahagia adalah dikatakan perbuatan yang baik. Kenapa dikatakan jujur dan tidak melakukan rasuah? Kaum ini, kelompok ini menjawab, dengan berperilaku jujur, maka pembangunan akan berjalan dengan baik, sehingga akan meningkatkan kualiti kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dia akan meningkat. Ini berarti kebahagiaan bagi sebahagian besar orang. Dengan demikian, doktrin ini mempunyai watak yang sepenuhnya bersifat kuantitatif. Maknanya kita mengukur secara ramai, secara banyak. Mana dikatakan sebagai ukuran kuantum kebahagiaan yang ditimbulkan oleh tindakan yang dikatakan pelbagai itu sendiri. Ini dia tekankan bagaimana individu itu mampu mencorakkan secara kolektif nanti. Okey, baik. Saya sudah menyentuh tentang bagaimana individu itu berkorban untuk kesenangan secara kolektif, kesenangan manusia itu sendiri. Dan kalau kita melihat, kelompok ini menekankan pentingnya kesan daripada sesuatu perbuatan dalam menilai baik dan buruknya itu.
Sebab itulah saya katakan tadi dia lebih mementingkan tentang kolektif ataupun masyarakat yang besar dibandingkan secara individu. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, contohnya membawa kesejahteraan, kebahagiaan serta kemakmuran bagi ramai orang, maka itulah yang dikatakan yang perbuatan yang baik, dan juga sebaliknya yang hal yang sifat dikatakan negatif. Tetapi aliran ini ada kritikan, iaitu pertama, iaitu aliran ini seringkali dianggap membuka peluang lahirnya tindakan menghalalkan segala cara. Maknanya, apa jua cara yang dilakukan, yang penting dia dapat dibuat. Maknanya matlamat akhir itu yang penting. Menghalalkan segala cara untuk mencapai matlamat itu. Kemudian yang kedua, kritikan yang kedua, kelompok ini dapat menimbulkan konflik keadilan, di mana tindakan-tindakan yang diambil seseorang itu tidak akan menjamin kepada keadilan bagi hak setiap individu. Maknanya di sini akan berlakulah konflik yang namanya ketidakadilan dalam apa jua tindakan dalam tindakan individu dalam kelompok masyarakat tersebut. Baik, kita beralih kepada pandangan yang kedua, iaitu deontologi. Dia dipelopori oleh Immanuel Kant, orang yang biasa belajar tentang falsafah Jerman. Dia akan mengenali tokoh ini. Dia berpendapat bahawa setiap perbuatan manusia itu dikatakan bermula apabila bertujuan untuk menunaikan suatu tugas demi tugas itu sendiri. Maknanya dia melaksanakan segala tanggungjawab yang dia lakukan. Contohnya sebagai seorang mahasiswa, maka dia bertanggungjawab atas tugas yang dikatakan sebagai seorang mahasiswa. Teori ini dikenali sebagai teori deontologi. Apa yang dikatakan deontologi itu, perkataan deont berarti kewajipan atau sesuatu yang diwajibkan. Dalam teori ini, yang menjadi dasar baik dan buruk, iaitu suatu perilaku itu adalah satu kewajiban. Suatu perbuatan itu baik dan hal itu menyebabkan kita mewajib melakukannya. Maknanya kita perlu melakukan perbuatan yang kita anggap bahawa ia adalah baik, sementara perbuatan buruk maka dilarang bagi kita. Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perbuatan itu tidak dinilaikan berdasarkan impak yang timbul, tetapi kewajipannya itu sendiri. Kewajipan sebagai, contohnya sebagai seorang mahasiswa, bukan result sebagai seorang mahasiswa yang dilekankan itu. Maknanya, sebagai contoh, kenapa kita harus berlaku jujur, adil, ikhlas, amanah, tidak menyakiti hati orang lain, ia adalah kewajipan. Sama hal yang bersifat tegahan adalah benda yang dikatakan sebagai larangan. Okey, prinsip deontologi ini mengatakan bahawa kesan yang lahir setelah perbuatan itu dilakukan adalah persoalan lain, dan dia tidak boleh menjadi pertimbangan ketika mana kita membuat sebarang keputusan itu sendiri. Dia agak bertentangan dengan apa pandangan yang pertama tadi. Perbuatan tidak pernah menjadi baik kerana hasilnya baik, melainkan ia wajib dilakukan. Prinsip ini menekankan bahawa perbuatan itu tidak dihalalkan kerana tujuan. Contohnya, mahasiswa yang nak ambil peperiksaan akhir, dia nak mendapat keputusan yang mencemerlang, tetapi caranya salah, iaitu meniru. Nah, keputusan yang baik itu bukanlah pada perbuatan yang dia meniru itu tadi. Itu salah, kerana perbuatan prosesnya itu adalah salah, maka berakhir dengan suatu perbuatan yang dianggap juga tidak baik meskipun keputusannya cemerlang. Sebab itulah akal itu amat penting untuk menentukan segala moral yang pada manusia itu sendiri. Itulah menurut Immanuel Kant mengatakan bahawa kebaikan suatu perbuatan nilai berdasarkan pada hukum atau norma-norma moral atau nilai-nilai universal, bukan pada akibat ataupun kesan perbuatan. Macam saya katakan tadi, dia agak bertentangan dengan pandangan pertama tadi. Sebab itulah dikatakan bahawa perilaku bermoral itu mesti melibatkan kesedaran diri pelaku, iaitu menekankan sifat perilaku manusia. Manusia dikatakan melakukan sesuatu itu tidaklah semata-mata kerana tindakan tersebut dipikirkan baik atau buruk, bukan pula sebab adanya suatu kesan perbuatan tersebut, bukan pula perbuatan tersebut akan membawa kesan bagi sebanyak mungkin orang, tapi kita melakukan perbuatan tersebut kerana nilai pada perbuatan tersebut. Itu kita kena faham. Okey, baik. Sekarang ni kita bincangkan aliran yang baru, yang ketiga, iaitu pasca modernisme ataupun yang disebut yang banyak dibincangkan sekarang ini kerana dia menekankan bagaimana relativisme itu sendiri.
nanti kita akan bincangkan. Okey, baitulah pasca moden merupakan satu pemikiran baru di Barat. Ia muncul setelah tahun 1960-an. Banyak tokoh-tokoh yang membincangkan perkara ini. Dia meresap kepada banyak hal, termasuk dalam kesenian, kebudayaan, kesusastraan dan kemasyarakatan, termasuk dalam bab agama itu sendiri. Ia merupakan satu reaksi kepada modernisme itu sendiri. Pemikiran ini lebih sifat negatif dan pesimis terhadap pemikiran moden. Ia menolak tentang kehebatan, keagungan akal dan kebolehan manusia serta keraguan terhadap wahyu dan kebenaran itu. Itu yang menjadi titik persoalan perbincangan ketika mana berhadapan dengan hal-hal yang bersifat agama. Kemudian fahaman ini merupakan edisi baru kepada fahaman sekulerisme Barat moden. Fahaman ini disebabkan oleh proses globalisasi melalui kecanggihan teknologi komunikasi dan juga maklumat. Kemudian faham pasca modernisme ini mementingkan manusia mempunyai kebebasan sendiri tanpa memerlukan pandangan orang lain. Dia lebih menekan kepada sifat kemampuan individu itu sendiri. Ia menafikan akan kewujudan absolute reality ataupun absolute truth ataupun hakikat ataupun kebenaran yang mutlak. Contohnya kalau kita bercakap tentang kebenaran menurut agama itu sendiri sehingga dipertikaikan. Umpamanya dalam sains kita boleh menerima teori A sebagai benar dan di satu sudut yang lain teori B juga dianggap benar. Maka di sini ada hubungan kait dengan relativisme itu sendiri. Right. Pengkajian pasca modernisme merupakan satu topik yang begitu luas dan kompleks. Sukar untuk memberi takrifan yang sebenarnya tentang pasca modernisme ini. Antara pemikiran pasca modernisme ini ialah soal kematian subjek, penafian terhadap realiti, ketiadaan makna dan penolakan meta-naratif. Meta-naratif ini merujuk kepada suatu idea, gagasan, pemikiran atau teori yang diterima sebagai satu ilmu yang diperlakukan kebenarannya. Okey, apa yang lebih penting difahami dalam kedudukan ilmu tersebut dianggap pasti ataupun final ataupun mutlak dan ini dengan sendirinya menutup ruang pertikaian mengenainya. Namun demikian sebahagiannya menolak terhadap pemikiran ini. Kemudian para pemikir pasca modernisme mempelopori faham yang disebutkan tadi iaitu relativisme, iaitu ajaran yang menyatakan bahawa semua kebenaran adalah bersifat relatif. Mungkin hari ini betul, mungkin esok salah. Mungkin hari ini salah, mungkin esok betul. Ini yang dikatakan sebagai relativisme. Peradaban dan kebudayaan dan agama sebenarnya hanya buatan manusia bagi pandangan mereka. Menurut Darwin, manusia tidak mampu mencapai kebenaran yang difikirkan ke level kebenaran Tuhan, karena kebenaran manusia mungkin berubah-ubah. Dalam kehidupan berpolitik misalnya, manusia moden mengukur baik dan buruk tindakan politik hanya berdasarkan ukuran kekuasaan yang dimiliki. Semakin besar kekuasaannya, makin dia dikatakan benar ataupun baik. Okey. Contoh aliran relativisme pasca modernisme ini iaitu relativisme etika. Berpandangan bahawa tidak ada prinsip etika yang benar secara universal. Kebenaran semua prinsip etika bersifat relatif terhadap budaya ataupun individu tentu. Sebagai contohnya, kalau kita cakap membunuh, mungkin saja membunuh itu dengan membunuh kerana ada hak. Contohnya penghakiman. Dia dihukum bunuh kerana dia telah melakukan kesalahan yang besar seperti dia pernah membunuh orang. Kemudian relativisme agama. Ia mengajar ketidakyakinan atau keraguan umat beragama terhadap kebenaran agama itu sendiri. Inilah akar daripada pemikiran pluralisme agama yang mengakui kebenaran relatif dari semua agama. Ia mengajar bahawa agama tidak lagi berhak mendakwa mempunyai kebenaran hakiki. Ini yang akhirnya mempengaruhi terhadap fungsi kebenaran setiap agama itu sendiri. Saya rasa cukup untuk kali ini saja. Nanti kita akan bincang lebih detail di dalam kelas nanti. Okey, itu saja. Bye-bye. Jumpa lagi.